Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk uh, kesan haba kepada garam. Sekejap, eh. Okey, ada dua benda yang kamu kena hafal. Okey, yang pertama ialah apakah pemerhatian untuk ujian gas. Okey. Dan yang kedua, barulah kita masuk tentang kesan haba kepada garam, jenis karbonat dan nitrat saja. Okey, seperti yang kamu tahu, ada 4 jenis garam yang kita belajar. Uh, Chloride, klorida, sulfat, karbonat dan nitrat. Untuk kesan haba, kita hanya study untuk karbonat dan nitrat saja. Okey, so yang pertama kita pergi kepada ujian gas. Okey, semua ujian gas kamu kena hafal. Okey, ada ujian-ujian gas yang dah kita bincang sebelum ni. Uh, dan ada juga pertambahan beberapa gas yang baru. Okey, so kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama gas oksigen. Okey, kalau kita buat satu ujian, kemudian yang terhasil ialah gas oksigen. So, macam mana kita nak pastikan gas tersebut ialah gas oksigen? Okey, kita akan letakkan kayu uji berbara di mulut tabung uji dan kayu uji itu menyala. Okey, cikgu percaya this one kamu dah familiar. Okey. Yang kedua, gas hidrogen. Okey, kita akan letakkan jika tindak balas tersebut menghasilkan gas hidrogen. Okey, macam mana kita nak uji gas tersebut? Kita akan letak kayu uji menyala di mulut tabung uji dan bunyi pop terhasil. Okey, itu untuk gas hidrogen. This one pun kita dah biasa dengar. Okey, yang ketiga, gas karbon dioksida. Okey, sama macam mana kita nak check, kita akan alihkan gas tersebut. Okey, macam mana kita alihkan? Contoh kita buat tindak balas. Okey, kemudian kita akan letak salur kaca. Okey, nampak salur kaca dekat sini? Uh, sorry, sekejap. Control Z. Okey, kita akan letak salur kaca. Salur kaca mestilah tidak tenggelam. Dan kita kena letak apa ni? Cork. Apa benda tu? Cork. Cork. Bahasa Melayu ni cikgu tak ingat. Penyumbat getah. Kemudian kita akan alihkan dekat sini kita letak air kapur. Okey, dan dia punya salur kaca mesti tenggelam dalam air kapur. Okey, lepas tu apa pemerhatian yang kita dapat lihat? Air kapur akan menjadi keruh. Okey, siapa yang tak faham part ni? Siapa yang tak faham setakat ni? 3. Macam kalau tak faham apa yang cikgu cakap ni, cikgu tengah terangkan pasal apa. Siapa yang tak faham apa dia punya, kenapa kita kena buat benda ni? Okey, boleh respon. Okey, boleh faham ke? Faham cikgu. Okey, faham Okey. So, ini antara gas yang kita dah biasa dengar. Okey. Gas yang ketiga ialah gas klorin. Okey, kalau kita buat sesuatu pada garam tu, kemudian yang terhasil ialah gas klorin. Okey, cara dia adalah kita letakkan kertas limus biru lembap di mulut tabung uji. Okey, kemudian kertas limus biru lembap akan bertukar menjadi merah kemudian dilunturkan. Okey, kertas limus biru lembap bertukar kepada merah kemudian dilunturkan. Okey, kenapa dilunturkan? Sebab gas klorin adalah ejen peluntur. Okay, kalau dia tanya kenapa boleh jadi begitu? Sebab gas klorin adalah ejen peluntur.
Okey, kemudian gas seterusnya, okey, ini gas yang baru, kita belum pernah bincang sebelum ni, adalah gas amonia. So, macam mana kita nak test gas tersebut, gas amonia? Cara dia adalah letakkan kertas litmus merah, okey, yang lembap ke mulut tabung uji. Kemudian kertas litmus merah tersebut akan bertukar menjadi biru. Okey, sebab amonia ni adalah bersifat alkali, okey, bersifat base ataupun alkali. Okey, jadi dia akan tukar kertas limus merah lembap kepada warna biru. Okey, seterusnya, okey, ini pun gas yang kita jarang dengar, okey, hidrogen klorida. Hidrogen klorida ni sebenarnya HCl, asid hidroklorik. Okey, tapi dekat sini asid hidroklorik muncul dalam keadaan gas. Okay, so cara kita nak test gas HCl dengan kita dekatkan rod kaca yang dicelupkan dengan larutan amonia pekat. Okay, so kita letak dekat sini rod kaca. Kemudian rod kaca ni kita akan titik, kita akan celupkan dengan larutan amonia pekat, okey, NH3 pekat. Okey, so apa pemerhatian yang kita akan dapat lihat? Wasap putih terbentuk. Okey, wasap putih tu bermaksud pernah tengok tak orang bakar sampah kan, dia macam ada satu kepulan asap kan. Itulah yang dimaksudkan dengan wasap. Maksudnya gas yang kita nampak dengan mata kasar. Okey. Dan yang terakhir ialah gas sulfur dioksida. Okey, cara kita nak test ialah dengan letakkan kertas litmus biru lembap, okey, di mulut tabung uji, kemudian kertas litmus biru lembap bertukar menjadi merah. Okey. Kertas litmus biru lembap bertukar menjadi merah. Okey, so sulfur dioksida cara dia sama dengan klorin Okey, sama dengan klorin, cuma dia tidak melunturkan. Okey, so itu tentang pemerhatian-pemerhatian ujian gas. Okey, so sekarang, okey, cikgu, okey, kita test sikit. Okey, sekejap, gas oksigen, gas klorin, gas, gas hidrogen, gas karbon dioksida, gas amonia, apa lagi tadi? Gas klorida, gas HCl dan gas SO2. Okey, Latina. Okey, Latina boleh buka mic. Okey, cuba bagi tahu cikgu macam mana kita nak test gas oksigen dan apakah pemerhatian dia. Latina boleh buka mic. Okey, macam mana kita nak test gas oksigen? Okey, apa kita nak Yang buat? Okey, kita akan letak kayu uji. kayu uji berbara. Okey, lepas tu apa jadi pada kayu uji berbara tu? Uh, Oksigen dia supply kepada, kalau nak berlaku pembakaran kena ada oksigen kan. So kalau dia bara, kayu ni bara, so apa jadi pada kayu tu? Okey, oksigen di, supply. So kayu di berbara akan jadi apa? supply Faham tak? Kayu uji berbara tu macam mana, faham kan? Bila kita supply oksigen, apa jadi pada api tu? Okey, dia akan di, 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 dia jadi apa? Dia akan menyala. Okey. Kayu uji berbara akan
Menyala. Menyala maksudnya daripada tak ada api, sekarang dah ada api. Sebab oksigen, oksigen release kan. So, pergi dekat kayu uji berbara ni, dia akan Oh, menyala. Okey. Okey, thank nyala. you Latina. Okey, so macam mana kita nak test oksigen? Kita akan letak kayu uji berbara pada mulut tabung uji, kemudian kayu uji akan menyala. Okey, next Syuhada. Okey, boleh bagi tahu cikgu macam mana kita nak test gas hidrogen? Mhm. Syuhada? Okey. Ah, letakkan kayu yang menyala dekat mulut tabung uji. Okey. Lepas tu bunyi pop akan terhasil. Okey, good. Okey. Okey, good. Okey. CO2, okay, nota nanti cikgu akan bagi ya. Okey, CO2, next Hana. Hana Hazika. Okey, macam mana kita nak test CO2? Ah, macam mana nak cerita? Ah, kita macam mana tadi kita buat? Okey. Alihkan. Alihkan bukan air kapur. Alihkan Yang gas. gas gas karbon dioksida Okey, ke ke air dalam kapur. air kapur. Kemudian air kapur jadi apa? Air kapur jadi keruh. Okey, good. Pandai. Okey, next. Siapa lagi yang ada ni? Siapa lagi? Khalidah ada? Okey, Khalidah. Ada Explain NH3. NH3, Hmm. letak kertas litmus merah yang lembab, lepas tu nanti dia akan tukar jadi warna biru. Okey, good. Letak kertas litmus merah lembab. Okey, ke mulut tabung uji, kemudian dia bertukar kepada warna biru. Okey, next. Okey, ada 4 orang je. Kita rotate Latina. Okey, Cl2. Macam mana kita nak test Cl2? Letak kertas litmus biru lembab. Okey, kemudian biru tukar. Biru tukar merah. Okey, biru tukar merah lah. Merah saja. Lepas tu merah. Biru tukar merah. Merah tukar merah. Merah dilunturkan. Biru tukar Dilunturkan. merah. Merah Jadi dia jadi tak ada warna. Dia jadi warna putih. dilunturkan. Okey, biru tukar merah, merah tukar luntur. Sebab apa? Klorin. Ingat Clorox. Clorox ejen peluntur. Jadi biru, merah, merah luntur. Okey. Baik, Uh, cikgu. Okey, Khalidah. Khalidah HCl. Letak apa? Kertas. Letak amonia kan? Oh, sorry. Yes. Letak dekat rod kaca, kita akan celup dengan Ha, amonia pekat kan? amonia. Okey, lepas tu? Lepas tu Wasap putih. wasap putih terhasil. Terbentuk, terhasil. Okey. Syuhada. Okey, last. Gas sulfur dioksida. Okey, tadi cikgu cakap sulfur dioksida dia letak sama dengan Cl. Cl letak kertas litmus. Okey, Biru lembab. okey, biru lembab. Lepas tu tukar. Dia tukar jadi merah. Okey, dia tukar jadi merah. Okey. Merah. Okay, thank you. So, inilah sebenarnya cara kita study tajuk garam. Kamu kena saling soal menyoal dengan kawan-kawan untuk ingat. Okay, dia tak ada cara lain, memang kena hafal. Okay. Okay, kita teruskan dengan topik yang kedua, iaitu iaitu kesan haba terhadap garam. Okay, kita pergi kepada Okay, tengok yang ni Okey, garam. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu tadi, garam, okey. Mana letak?
Okey, garam yang kita akan test dua jenis saja, iaitu garam nitrat dan garam karbonat saja. Okey, kita tengok dulu garam nitrat. Okey. Garam nitrat, okey, contoh bagi cikgu satu garam nitrat, someone. Apa-apa garam nitrat? Okey, apa? Cepat, kali dah buka mic dah. Apa satu garam nitrat? Garam nitrat, letak je apa-apa logam kat depan, letak nitrat kat belakang. Ha. Ingat lagi, garam nitrat? Come on, come on. NaNO3. Okey, Ya Allah. NaNO3, natrium nitrat. Okey, lagi. MgNO3. MgNO3 lagi. PbNO3. Zinc NO3. CuCO3. Okey, so CuCO3. CuNO3. Okey, ini contoh-contoh garam nitrat. Okey, untuk kesan haba terhadap garam, okey, kesan haba terhadap garam, garam yang tak ada logam reaktif okey. Semua garam mudah terurai. Kecuali garam yang melibatkan logam reaktif. Okey, logam reaktif contoh logam Na, logam lithium dan logam kalium. Okey, ini adalah logam-logam reaktif. Jadi NaNO3 kalau kamu panaskan dia, nothing happen. Okey, garam tu tak terurai. Terurai tu maksudnya dia berubah menjadi bahan yang lain. So NaNO3 kalau kamu bakar dia, kamu panaskan, nothing happen. Okey, tapi kalau MgNO3 dia akan terurai, PbNO3 akan terurai, zinc NO3, CuNO3 akan terurai. Okey, kalau NaNO3, LiNO3, KNO3, nothing will happen. Okey, faham tak dekat situ? Faham. Okey, so apabila kamu memanaskan garam-garam tersebut. Okey, contoh cikgu bagi satu contoh CuNO3. Okey, apabila kamu panaskan CuNO3, okey, kamu akan dapati CuNO3 akan menghasilkan CuO, okey, logam oksida. Okey, gas NO2 dan juga gas oksigen. Okey, ini 3 bahan. So, apa-apa saja garam nitrat, kalau kamu panaskan, kamu akan dapat logam oksida, gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Okey. Okey, oksigen Okey. So, kalau cikgu bagi contoh next, PbNO3. Tu. Okey, cikgu panaskan. Okey, apa hasil yang cikgu akan dapat? Apa logam oksida yang terhasil? Okey, boleh respon? Cepat, kali dah. Dia macam tahu je tu. Oh, come on. Cepat. Okey, apa-apa? Logam oksida apa yang terhasil? Plumbum. Faham? Pb. PB? Oh, Oh, okey. Lagi? Okey, Syuhada boleh respon? Okey, so next NO2 dan O2. Okey, kemudian
Kemudian cikgu bagi satu lagi logam. Dan itu. ZNO3 ya. Okay. So yang terhasil ialah ZNO, NO2 dan juga oksigen. Macam tu je. Apa-apa saja garam nitrat, hasil dia adalah logam oksida dan juga gas nitrogen, dioksida dan juga gas oksigen. Okey, clear tak setakat ni? Ya. Okey. Okey, jadi untuk tajuk ni kamu kena hafal warna-warna logam-logam oksida ini. Okey, logam-logam oksida ni ya. Okey, jadi kan contohlah garam-garam ni semua warna contoh PbNO3 warna putih kan. Okey, PbNO3 warna putih. Bila kamu panaskan, kemudian dia akan kabur macam ni. Garam putih ataupun pepejal putih tadi telah berubah warna kepada warna kuning. Jadi kamu tahu dah. P itu yang terhasil ialah PbO. Okey, so kita tengok dekat sini warna-warna logam-logam oksida. Okey, kalau CuO, okey, warna CuO ialah warna hitam. Okey. Kalau MgO, warna dia adalah putih. Okey. Kalau PbO, okey, PbO ada dua color. Semasa dia panas, warna dia perang. Apabila sejuk, warna dia kuning. Tadi kan kita panaskan. So, semasa dalam keadaan panas tu, warna dia perang. Bila dia sejuk, dia bertukar warna kuning. Okey, ZNO pula. Okey. Apabila panas, warna kuning. Tapi kalau waktu sejuk, warna dia putih. Okey, so ini sahaja logam oksida yang popular yang kita study CuO warna hitam, MgO warna putih, PbO panas perang bila panas, kuning bila sejuk, ZNO kuning bila panas, putih bila sejuk. Okey, itu sahaja yang kita akan hafal. Okey, so kita tengok kes yang kedua untuk garam karbonat. Okey, cuba guna logam-logam yang sama. Zinc, Pb, C, Cu, Mg. Okey, kalau karbonat, zinc karbonat, zinc CO3, Pb CO3, Cu CO3, Mg CO3. Apabila kita panaskan garam ini, okey, hasil dia sama, kita akan dapat logam oksida. Okey. Kita akan dapat logam oksida apabila kita panaskan garam karbonat. Okey. Tapi hasil dekat belakang dia ni beza sikit, kita akan dapat CO2. Okey. CO2. Okey. So garam-garam karbonat apabila kita panaskan, hasil dia adalah contoh kalau zinc. ZNO tadi warna apa? Okey, ada dua tadi. Kalau panas, warna kuning. Kalau sejuk, warna Putih. Okey, so hasilnya kamu akan dapati pepejal yang panas apabila kuning dan sejuk warna putih dan juga gas yang akan mengeruhkan air kapur. So nanti kalau ada soalan, dia tak bagi tahu gas apa, dia akan bagi pemerhatian je. Okey, PbO, apa tadi warna? Okey, bila PbCO3 kita panaskan dapat PbO apa? PbO ada dua juga, apabila sejuk dan apabila panas. Apabila panas warna apa PbO? Perang. Merah. Apabila sejuk warna Kuning. kuning. Okey, dan CO2. CuO warna Hitam. hitam. MgO warna Putih. putih. Okey, good. Okey, so itu adalah kesan-kesan haba kepada garam. So sekarang ni kamu dah tahu dah ada berapa gas tadi kamu hafal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pemerhatian gas dan juga 4 warna logam oksida. Okey, so lepas ni cikgu akan bagi nota dekat grup. Okay, kita stop kelas untuk hari ni. Okay, thank you sangat siapa yang join. Walaupun 4 orang je.
nanti cikgu akan hantarlah video ni dekat kawan-kawan yang lain.